Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, limpahan rahmat, kurniaan daripada Allah mengizinkan kita bertemu pada pagi ini dalam sesi Google Meet ataupun pertemuan kita. Alhamdulillah, sambung lagi satu tajuk yang sangat penting untuk kita hayati dan kita amalkan. Antaranya ialah taubat. Kenapa kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita meyakini bahawa kita ini adalah hamba Allah yang sentiasa berdosa. Melainkan para Nabi alaihimussalatu wassalam, para Nabi mereka maksum dan bersih daripada sebarang dosa. Maka para Nabi alaihimussalatu wassalam, walaupun mereka tidak berdosa, mereka semuanya adalah maksum, tapi mereka sentiasa merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Sentiasa beristighfar dan bertaubat. Menyatakan bahawa bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku bertaubat, aku beristighfar kepada Allah Ta'ala sebanyak 100 kali setiap hari. Begitu juga dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Ta'ala lebih daripada 70 kali setiap hari. Subhanallah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dengan ini menyarankan kita semua supaya kita banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Melambankan kita sentiasa merendah diri dan takut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah. Lihat bagaimana suasana yang menyebabkan kita perlu takut dan suatu hari yang kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Kita semua akan berhadapan dengan perhitungan amal di hari kiamat nanti. Kita akan menerima satu catatan yang kita lakukan pada hari ini, yang mana akan diserahkan kepada kita. Alangkah malunya kita, alangkah takutnya kita jika amalan yang kita lakukan pada hari ini bergeluman dengan dosa, maka di hari kiamat nanti kita akan merasakan malu kerana amalan kita akan dilihat oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bapa akan melihatnya, orang ramai akan melihatnya, maka di kala itu kita merasa malu. Maka menjadi kewajiban kepada kita agar kita membersihkan daripada segala dosa kita. Seandainya anak-anak kita misalnya, anak-anak kita mereka memperlihatkan rizat ataupun slip sijil mereka mula dengan penuh bangga. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah. Dengan apabila rizat keputusan peperiksaan yang mereka dapat itu, rasa gembira dengan penuh bangganya memperlihatkan pada orang. Sebaliknya apabila rizat keputusan itu semuanya fail dan dia merasa malu untuk memperlihatkan. Kalaulah rizat keputusan peperiksaan pun kita berasa malu, seandainya semuanya fail dan semuanya gagal, maka bagaimana di hari akhirat nanti kalaulah semua amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita masuk dalam
Tidak ada lagi peluang untuk kita membersihkan rekod amalan kita. Maka semasa kita hidup inilah kita berpeluang membersihkan dan mensucikan rekod amalan kita. Dan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari 'azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashwanuhum azaban muttafaqun alaih. Hadis ini berkaitan dengan azab yang akan diterima oleh mereka yang ingkar kufur pada Allah, ataupun rekod amalan mereka penuh dengan dosa dan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang mana Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka pada hari kiamat itu adalah seseorang yang di bahagian bawah kakinya diletakkan 2 buah bara api yang dengannya itu dapat mendidihlah otaknya. Oleh itu tidak meyakinkan bahawa ada orang lain lebih sangat siksa daripada dirinya sendiri. Dia nak gambarkan bahawa azab yang paling ringan di hari kiamat nanti ialah antaranya azab yang diletakkan di bawah tapak kaki 2 ketul. Para ulama menyatakan sebesar kekacang sahaja satu neraka diletakkan bawah tapak kaki itu. Sebesar berbiji kacang sahaja. Walaupun sebesar itu, namun kepanasannya menjulang sampai ke otak, mendidih otak. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Maka bahkan dia merasakan dialah yang paling berat sekali menerima azab. Sedangkan kata Nabi, dia adalah orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Allahu Akbar. Memandangkan betapa dahsyatnya azab di hari kiamat, maka sudah tentu teringin kita untuk bertaubat kepada Allah. Takut kepada azab neraka. Ancaman-ancaman yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul itu. Dia nak gambarkan bahawa antara pendorong seseorang itu supaya bertaubat pada Allah Ta'ala ialah mesti takutkan Allah. Pendorong selagi mana manusia tidak ingat hari akhirat, bagaimana ia ingin bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Hadis ini masyhur yang dinyatakan dalam hadis himpunan kitab Riyadhus Salihin, yang mana Nabi SAW beritahu bahawa ada seorang kalangan Bani Israel, dia telah membunuh 99 orang. Masya Allah. Maka apabila dia bunuh 99 orang dan dia merasakan bersalah dan ingin bertaubat kepada Allah, dia pun pergi berjumpa dengan seorang abid. Wahai 99 orang, adakah jalan saya bertaubat kepada Allah? Si abid menyatakan, tidak. Kamu telah bunuh sekian ramai manusia, mana mungkin Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Mendengarkan jawapan si abid itu, lalu dia pun membunuh abid, menyebabkan dia telah membunuh 100 orang.
Walaupun dia telah membunuh 100 orang, tuan-tuan, pendengar sekalian. Namun hati ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Terdetik di hatinya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia pun mencari-cari siapakah yang boleh menolongnya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Namun dia bertemu dengan seorang yang alim. Lalu seorang yang alim ini mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Mengampunkan dosa-dosamu walaupun sebanyak buih di laut. Asalkan kamu benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu lelaki ini nyatakan kesediaannya ingin bertaubat kepada Allah. Ringkasnya, Allah Ta'ala menerima taubatnya dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Apabila dia telah berusaha meninggalkan perkampungannya, dia berjalan menuju ke tempat yang untuk dia beribadah dan belajar di sana. Tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Dia mati di tengah jalan, maka turun dua malaikat. Dua malaikat turun, satu malaikat azab dan satu lagi malaikat rahmat. Malaikat azab ingin menyeriknya ke neraka ataupun ingin mengazabnya, dan malaikat rahmat ingin membawanya ke dalam nikmat. Supaya diutuskan hakim untuk mengadili mereka berdua. Lalu malaikat yang menjadi hakim ini menyatakan, ukur jauh mana tempat jarak daripada tempat rumah yang dia tinggalkan itu hingga ke tempat ini. Bila ukur hanya sejengkal saja lebih dekat jaraknya ke tempat yang dia ingin pergi, maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosanya, dia dimasukkan ke dalam syurga ataupun diletakkan bersama-sama orang yang saleh. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di sini dapatlah kita gambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat meluas keampunannya, meluas rahmatnya, sehingga akan dapat Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis Al-Qursi. Dalam hadis Al-Qursi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wahai hamba-Ku, seandainya kamu datang kepadaku dengan sejengkal, aku datang kepadamu dengan sedepah. Aku datang kepadamu dengan sehasta. Seandainya kamu datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadamu dengan berlari. Seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi, aku datang padamu dengan sepenuh langit keampunan. Subhanallah. Hadis Al-Qursi. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam beberapa hadis ini menggambarkan bahawa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Betapa kesediaannya Allah Ta'ala ingin mengampunkan dosa hamba-hambanya. Sama ada hamba-hambanya daripada ialah Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan penonton yang saya kasih sekian. Saya minta maaf, boleh jadi kamera saya ada masalah sebab tak dapat keluar gambar saya di sini. Jadi walau bagaimanapun, alhamdulillah dah nampak dah gambar. Tuan-tuan muslimin, muslimah ini rahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita nikmat yang banyak. Dah tentulah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu, nescaya kamu tak mampu menghitungnya.
banyaknya nikmat Allah. Lantaran mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itulah, maka kita wajib bertaubat seandainya kita baik dengan kita. Selalu memberikan kita sejumlah wang, hutang kita dia jelaskan, dia sangat baik dengan kita. Adakah kita tergamak melukakan perasaannya? Tentu tidak. Adakah kita sanggup menyakiti hatinya? Tentu tidak. Sebab kita menyayanginya, dia selalu menolong kita. Maka Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala jadikan kita daripada tiada kepada ada. Allah Ta'ala jadikan kita daripada tiada apa-apa, sehingga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kehidupan. Allah Ta'ala kurniakan kehidupan, adanya keluarga, adanya harta benda, adanya berbagai-bagai nikmat kurniaan daripada Allah. Dah tentulah kita merasa malu seandainya kita melakukan kesilapan dan dosa. Lantaran merasa malu, rasa bersalah itulah atas kesilapan yang kita lakukan. Subhanallah. Baik tuan-tuan muslimin, muslimah ini rahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan seluas-luasnya pintu taubat dan keampunan kepada hamba-hambanya. Yang mana Allah Ta'ala menyeru, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat sungguh-sungguh. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan dosa-dosa. Maka dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Betapa mudahnya Allah Ta'ala hapuskan dosa hamba-hambanya dengan kita kalimat istighfar. Tidak penat pun. Tak keluar menggerakkan lidah yang tidak bertulang. Yang dengan melahirkan rasa keinsafan dan rendah diri pada Allah Ta'ala, Astaghfirullah, Allah dah ampunkan dosa. Saya pernah menyatakan betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Misalnya, seorang taukih, orang taukih besar yang punya kekayaan di daratan dan di lautan, yang mana dia mengambil kita bekerja dengannya. Lalu dia mengurniakan, memberikan gaji upah pada kita, misalnya 10,000 gaji kita, ataupun 5,000 dan sebagainya. Dia beri gaji pada kita 5,000 setiap bulan. Tiba-tiba bila kita bekerja, dia beri gaji kita 5,000, dia hapuskan hutang kita 10. Cuba bayangkan, mana ada taukih sebaik itu. Setiap bulan, setiap hari berikan upah, hapuskan hutang kita, dan naikkan pangkat kita. Tak ada siapa yang sanggup berbuat demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila hamba-hambanya bertaubat pada Allah, maka Allah Ta'ala berikan pahala. Allah hapuskan dosa. Allah naikkan darjat. Setiap amalan yang kita lakukan, sama ada amal salih yang diwajibkan atau disunatkan, semuanya ada gandaan-gandaan pahala, dan dihapuskan dosa, dan dinaikkan darjat. Subhanallah. Dahlah bila kita lakukan satu perbuatan, Allah gandakan 700 kali ganda. Fi sabilillah, ataupun melakukan amal-amal salih, kebajikan. RM1 kita belanjakan, Allah Ta'ala ganda hingga 700 ringgit. 700 kali ganda.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Ta'ala seperti sebiji benih yang disemai lalu mengeluarkan pokok yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji benih. Itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala bandingkan kebajikan. Satu kebajikan kita lakukan, Allah gandakan hingga 700 kali ganda. Bukan setakat itu sahaja, Allah hapuskan dosa-dosa. Allah Ta'ala naikkan darjat kita di kalangan hamba. Kita berzikir pada Allah Ta'ala. Kita beristighfar pada Allah. Kita berselawat dan sebagainya. Semuanya itu adalah gandaan-gandaan pahala. Apa yang perlu kita fahami bahawa apa yang kita lakukan, kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala adalah penyucian jiwa. Kita lihat pada hari ini, misalnya ada orang yang sakit. Misalnya kita mengalami, kita pergi cek doktor, doktor kata awak ada darah, penyakit darah tinggi ada, lebah jantung ada, beberapa penyakit. Kemudian doktor beri kita makan ubat, kita telan ubat itu setiap masa. Pagi, tengah hari, ataupun pagi, petang, tidak miss kita telan ubat itu. Karena kita inginkan sihat. Kita inginkan sihat. Sembuh daripada penyakit, kita pun telan ubat dan sebagainya. Sekarang ini ruh kita mengalami sakit penyakit karena dosa-dosa. Misalnya penyakit ruh kita yang tanpa disedari ialah sembahyang tidak khusyuk. Sembahyang kita sudah tidak khusyuk lagi, baca Quran pun tidak khusyuk lagi, berzikir pada Allah Ta'ala pun tidak khusyuk. Bermakna ada penyakit di situ. Kita lihat ukurannya sebagai Rahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Apabila iza zukirallah, apabila diingatkan kepada Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Allah, bertambah-tambah iman. Iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri. Bermakna tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, untuk tes hati kita ni sama ada sakit ataupun tak sakit, kita baca Quran. Adakah berasa takut hati kita pada Allah? Baca tempat ayat azab. Misalnya Allah Ta'ala nyatakan,
Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali masak kulit-kulit dan daging-daging mereka hancur luluh, kami gantikan dengan kulit dan daging yang baru, supaya mereka merasakan azab kami. Dengarkan ayat ini, adakah kita merasa ataupun tak rasa gerun apa-apa? Hanya sekadar dengar. Kalaulah orang yang beriman pada Allah, hatinya hidup, buat mereka baca dan mengalirkan air. Baca ayat ini merasa takut pada Allah. Kita dapat bayangkan seandainya kita terkena minyak panas. Seandainya kita terkena percikan minyak panas ataupun wali panas, kita dah tak tertahan. Bagaimana jika dibakar dengan api yang sangat panas sehingga kan masak keseluruhan daging dah hancur. Ada ahli tafsir menyatakan bahawa setiap hari 70 kali masak hangus, hancur setiap hari. Adakah kita sanggup menghadapi kepanasan seperti itu? Dan itu kita tak sanggup. Kita tak sanggup untuk menghadapi azab seperti itu. Dan tentulah kita merasa takut, merasa gerun kepada pembalasan Allah Ta'ala. Adakah kita berterusan dengan melakukan dosa? Dan tentu kita akan meninggalkan dosa. Kita akan berhenti daripada melakukan dosa. Kita akan meninggalkan segala kejahatan dan menyesali atas kesilapan yang lalu, dan kita berazam tidak mahu mengulanginya lagi. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah. Takutkan kepada azab Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala nyatakan, Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Kepada pendosa-pendosa, orang-orang kafir, makanan ahli neraka, kalmuhli yaghli fil butun, kepanasannya hingga menggelegok dan menghancurkan usus-usus tali perut. Bila didekatkan dengan muka, berguguran daging-daging muka. Ditolak masuk dalam mulut dan tercabuk rahang. Masuk sampai ke kerongkong, pecah kerongkong. Masuk dalam dada, pecah dada. Masuk dalam perut, terburailah usus-usus dan tali perut. Dan terus keluar melalui dubur dan menghancurkan daging-daging paha dan betis. Itu kepanasan buah zakum. Ta'amul asim, makanan pendosa-pendosa penterhaka dalam neraka Allah. Dan tentu kita bagi mereka yang tak pernah dengar cerita begini, mereka tak pernah gerun dan tak pernah takut. Mereka tak pernah merasa bimbang dengan apa yang diancam oleh Allah. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata. Oleh itu, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bertaubat merupakan wajib, kata Imam Syafi'i. Sesiapa yang tidak bertaubat bermakna dia melakukan dosa-dosa yang lain. Enggan bertaubat tu satu dosa dah. Dia melakukan dosa tu dosa, kemudian dia tidak bertaubat itu menangguhkan taubat itu suatu dosa. Bermakna wajib bersegera bertaubat kepada Allah.
Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal beriman. Allah Ta'ala menyeru supaya beriman semua bertaubat kepada Allah. Berhenti meninggalkan dosa. Sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala. Bisa saya buat contoh lagi supaya kita menyedari betapa dahsyatnya melakukan dosa dan maksiat. Misalnya kita ada pinjam motorkar. Kita pinjam kereta seseorang untuk kegunaan kita ke pasar dan ke mana. Pinjam untuk 1 hari. Bila kita pinjam di waktu pagi, di petang hari kita hantar kepada tuan dalam keadaan keempat-empat tayarnya dah bocor. Kemik sana, kemik sini, minyak pun kering dalam tangki. Bagaimana bila kita hantar, kita serahkan kenderaan kepada tuan dalam keadaan demikian? Dah tentulah tuannya akan marah. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan sekalian. Seluruh anggota kita ini pinjaman daripada Allah. Tangan kita pinjam, kaki kita pinjam, mulut kita pinjam, mata kita pinjam. Seluruhnya kita pinjam kepada Allah. Bermakna apabila kita kembali kepada Allah Ta'ala nanti. Dengar. Hello? Ya. Hello? Ya. Tak dengar ke? Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita serah, tiba-tiba tangan mata, telinga, mulut semua bergelumang dengan dosa-dosa. Bagaimana jawapan kita kepada Allah Ta'ala? Tentulah tak ada jawapan lagi. Baik itu dalam surah Al-Mulk yang sering kita baca. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim, lalu mereka mengiktiraf, mereka mengakui dosa-dosa yang mereka lakukan. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka berhaklah mereka diazab dengan azab yang sangat panas membakar. Tak ada alasan lagi dah. Allah Ta'ala akan melihat, memperjelaskan satu persatu atas apa yang dilakukan oleh manusia. Semua ini menggalakkan kita supaya kita bertaubat kepada Allah dan menghapuskan dari muslimah ini rahmati Allah. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat, kami tutup mulut mereka. Kami sealkan. Kami menterikan mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami jadikan tangan mereka boleh bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan beri persaksian. Bima kanu yaksibun, atas segala apa yang mereka usahakan, yang mereka lakukan. Bermakna seandainya melakukan terlibat dengan dosa, maka dah tentulah akan mendapat azab, akan mendapat kematian Allah Ta'ala. Ada lagi firman Allah Ta'ala yang memberi amaran supaya manusia insaf dan kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Semua anggota ini
innal basara wa innas sam'a wal basar wal fuad kullu zalika kana anhu mas'ula. Innas sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara wal absar, wal basara dan penglihatan mata, wal fuad ini akal ataupun hati, kullu zalika semuanya itu kan anhu mas'ula akan ditanya, akan disoal. Apa yang lakukan? Bermakna kalau kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan setelah kita akan bertaubat, akan kembali kepada Allah. Tuan-tuan, setiap kesilapan yang dilakukan, ketahuilah Allah Ta'ala berkuasa mengampunkan. Subhanallah, sebut dalam kitab. Sebut dalam kitab yang mana seorang lelaki pencuri kain kafan. Curi kain kafan. Bila kedengaran orang mati, lalu dia pun pada malam harinya pergi gali kubur. Dia tanggalkan pakaian pada jasad mayat itu, ambil kain kafan dan dia bersih-bersihkan, dia jual untuk dapatkan uang. Ada orang semacam itu. Subhanallah. Mencuri kain kafan dan dia jualkan untuk dapatkan uang. Satu hari kafan dan dia melihat jenazah yang baru meninggal itu perempuan yang cantik. Timbul kegairahannya dan dia merogol mayat. Dahsyat. Merogol mayat itu. Dia meninggalkan. Satu masa dia bertaubat. Meninggalkan mayat itu dalam keadaan bongkil. Satu masa dia merasa insaf dan dia ingin kembali ke pangkal jalan dan dia bertaubat. Sungguh-sungguh hati dia bertaubat kepada Allah. Maka taubatnya diterima Allah Subhanahu. Benar Allah Ta'ala nyatakan, wahai hambaku, seandainya kamu datang kepadaku bawa dosa sepenuh bumi, aku datang kepadamu dengan sepenuh langit keampunan. Tubuh mudah-mudahan kamu dapat rahmat dan keampunan daripada. Ketahuilah Allah Ta'ala Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berapa kali setiap hari kita duk sebut-sebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemurah, Maha Penyayang. Mudah-mudahan meresap dalam hati kita, Allah sayang aku, Allah kasihkan aku. Bila kita meyakini bahawa Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, tentu kita malu nak buat dosa. Seandainya kita terbuat dosa, sama ada sengaja pun tidak sengaja, lekas-lekas kita bertaubat dan mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bagi untuk diri saya dan sahabat-sahabat sekalian. Ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa aman. Allah Ta'ala nyatakan sesungguhnya aku Maha Pengampun. Laghaffarun, Maha Pengampun atas segala dosa-dosa hamba. Bagi siapa yang ingin bertaubat pada Allah, maka bertaubatlah pada Allah Ta'ala setiap masa. Jangan sekali-kali kita mendabik dada dengan penuh keangkuhan, aku tak ada dosa, aku tak ada salah. Tak perlu taubat. Jangan. Kematian mengira usia di mana sahaja.
Semalam kita dengar satu berita, 2 hari yang lalu satu berita, satu keluarga dihempak pokok. 3 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 2 orang cedera parah. Tak disangka-sangka. Nampak kereta lenyit sama sekali. Nyatakan bahawa bomba mengambil masa 2 jam untuk mengeluarkan mayat. Dia menyangka bahawasanya boleh hidup panjang lagi, tetapi ajal mautnya sudah sampai tanpa diketahui. Itu juga kita. Kita menyangka boleh jadi besok hari kita masih hidup, minggu depan, tahun depan masih hidup. Tapi siapa sangka malam ini kita menghembuskan nafas terakhir. Siapa sangka jika Allah menjemput kita beberapa detik sahaja lagi. Baru-baru ini seorang guru yang sedang beri kuliah subuh telah meninggal dunia sekelip mata sahaja. Masa beri kuliah subuh merasa sesak nafas. Kemudian beberapa tahun yang lalu seorang khatib sedang baca khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Itu husnul khatimah. Bagaimana dipaparkan bahawa ada orang sedang berjoget-joget, tiba-tiba jatuh tersungkur mati. Maka kita bagaimana tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bila ajal maut kita datang, kita tak tahu. Maka sentiasalah lazimilah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bacalah penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini penghulu istighfar. Sayyidul istighfar ini. Kerana Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, sesiapa yang membaca istighfar ini di pagi hari, tiba-tiba dia meninggal pada hari itu, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Siapa yang baca di malam hari dan dia meninggal pada malam itu sebelum menjelangnya subuh ataupun sebelum naik matahari, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Amalkan istighfar ini, penghulu istighfar insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pendengar yang beristiqamah, berterusan mengikuti kuliah-kuliah sebegini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita di taman-taman syurga di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Agar kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekali bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita ada satu je soalan dari para sini bertanya, dari kuliah-kuliah ada yang kata untuk bertaubat ni sudah memandai dengan istighfar dan ada yang kata perlu solat sunat taubat yang menyebut satu persatu dosa-dosa yang dilakukan. Perlu kita sebut dengan menyebut satu persatu dosa yang dilakukan, dan ada juga mengatakan sudah memandai dengan menyesal betul-betul dengan dosa-dosa yang dilakukan. Yang mana satu, Ustaz, yang kita kena amalkan? Baik, terima kasih atas persoalan ini. Pertama sekali Allah Ta'ala perintah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang yang beriman. Maka dengan apa cara taubat itu? Dengan bilhamdi, dengan bertaubat itu dengan beristighfar dengan lidah. Taubat
bertaubat dengan tangan, hentikan dosa-dosa tangan. Ada yang tangan pernah melakukan dosa, hentikan. Jangan lagi nak ulangi dosa-dosa yang lain. Kaki sentiasa melangkah tempat maksiat, dosa-dosa. Hentikan langkah ke tempat maksiat. Mata selalu mandang kepada dosa-dosa maksiat. Hentikan pandangan kepada. Bermakna seluruh anggota, seluruh hati kita juga kena bertaubat kepada Allah. Sama ada nak solat, taubat, istighfar. Yang penting taubat itu wa atba'i sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Wa atba'i kebaikan tamhuha, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Makna wa atbi'il hasanah tu ikutilah, wa atbi'i sayyi'atil hasanah, hasanah di situ ialah sama ada kita bersedekah, kita silap buat dosa misalnya, mulut kata astaghfirullahalazim, istighfar, maka iringi dengan kebaikan seperti solat sunat, taubat, baca Quran bagi banyak, bagi sedekah pada orang miskin. Jadi betul-betul kebaikan teruskan. Dan saya bantu-bantu sikit. Jadi iringi dengan kebajikan, dengan sedekahnya, baca Qurannya, hubung silaturahimnya. Buat. Supaya keburukan tadi dapat dihapuskan. Subhanallah. Itu juga pakaian kita yang terkena najis. Sama sekali buang najis itu dulu. Buang najis, basuh, bilas, dan sebagainya. Kemudian pewangi. Itulah juga bila kita dosa, maka kita taubat buat dosa itu. Kemudian iringi dengan pewangi-pewanginya seperti kita kena amal-amal soleh. Buat saja kebaikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Ampunkan kesilapan kita. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan pada Ustaz Fikri atas kesudian berkongsi ilmu pada pagi ini. Semoga ia memberikan sedikit sebanyak kefahaman bagi kita semua dengan tuntutan bertaubat dari dosa-dosa itu, supaya sentiasa melakukan taubat kepada Allah SWT dengan kembali menyerahkan diri dan mentaati perintah Allah SWT yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga amalan taubat kita diterima Allah SWT dan mendapat keberkatan daripadanya. Terima kasih kepada penaja jemaah sudi duduk hingga ke akhir majlis ini. Kita sebenarnya ada lagi ya. Saya dapat info ni ada lagi kuliah kita seterusnya. Betul Kak Sabah? Okey. Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ini dengan sambungan seterusnya insya-Allah minggu depan dengan tasbih kafarah dan soal aus. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sura. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami, pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang mengundang rahmat dari sisimu, dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan seluruh dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para